Selamat sejahtera semua. Saya penulis esei untuk majalah sekolah dan juga aplikasi ingin berkongsi sedikit tips untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkualiti. Baik, jom kami tengok. Okey, kertas karangan ataupun kertas bahasa Melayu SPM bahagian karangan ada dua buah karangan. Satu karangan A, satu karangan B. So, secara umumnya penulisan karangan perlu ikutlah cara. Banyak cara, ada banyak cara. Okey? So, perlu ikut satu cara yang kamu suka supaya dapat huraikan setiap perenggan dengan mantap. Baik, dan seterusnya elakkan penggunaan kata bombastik. Bombastik di sini bukan elakkan penggunaan kata yang beraraf tinggi tetapi bombastik. Bombastik bermaksud perkataan itu maksudnya tidak diketahui oleh ramai. So, contohnya yang beraraf tinggi kami guna kediaman. Yang biasa kami guna rumah. Tetapi yang beraraf tinggi sikit kami guna kediaman. So, kami cuba elakkan perkataan seperti pemaus tian. Okey? So, yang araf tinggi kami guna langkah pragmatik. So, kami elakkan yang bombastik seperti uslub afdal. Baik, sekarang saya ingin berkongsi karangan bahagian A. Karangan bahagian A ni dia bukan sama tetapi 90% 90% sama seperti rumusan. Bukan sama saja, ialah 90% sama seperti rumusan. So, pertama sekali kamu rujuk bahan yang diberikan untuk dapatkan fokus dan isi. Kamu rujuk bahan untuk dapatkan fokus dan isi. Mungkin 2 bahan, mungkin 3. Penting fokus dan isi semua diambil daripada bahan. Dan seterusnya bina pendahuluan, dah huraikan isi, bina penutup, kira patah perkataan. 5 step saja. Okey, so semasa tengok soalan dia, kamu perlu tengok dia akan cakap huraikan pendapat anda ke, tulis sebuah email ke, tulis sepucuk surat ke untuk menentukan format untuk karangan ini. Dan seterusnya dia akan cakap tema karangan itu. So, pada pendahuluan kami huraikan tema. Guna 2 ayat untuk huraikan tema dan 1 ayat untuk huraikan fokus. Apakah fokus? So, yang biasa kami guna persoalannya ialah, okey. So, seterusnya isi 4 ayat. Isi ada 4 ayat. Ayat pertama ayat isi. Ayat isi. Terambil dari petikan isi ini. So, ayat isi. Dan seterusnya huraikan isi itu. Dan bagi satu contoh. Dan seterusnya ayat penutup kecil. Penutup kecil penting. Untuk menjadi teladan. Apa maksud menjadi teladan? Bermaksud memberi sedikit pengajaran ke apa. So, ayat penutup kecil ini penting untuk menegaskan semula apa yang telah kamu cakap. Untuk menegaskan semula. So, penutup 3 ayat. Kesimpulan, cadangan dan harapan. Baik. Untuk kesimpulan ini, kami boleh guna yang boleh diubah sesuai. Okey, sekarang saya tunjuk contoh yang boleh diubah sesuai. Baik. Okey, jom kami tengok. Penutup yang boleh diubah sesuai. Ayat pertama sebagai intihar bicara ada 2 jenis. Satu jenis dia bagi tema positif, satu jenis bagi tema negatif. So, tema positif cakap apa? Memberikan 1001 kemaslahatan. Tema negatif cakap menempa musibat, bermaksud membawa keburukan kepada masyarakat ke, kepada negara ke, kepada rakyat ke, kepada murid ke, kepada alam sekitar ke. Tengok pihak itu. So, seterusnya ini untuk karangan A. So, oleh itu semua perlu turun padan dan bersenda bahu serta bersinergi untuk kalau tema positif guna membangunkan ke, memupuk ke, mewujudkan iklim ke. Kalau tema negatif cakap mengatasi ke, memerangi ke.
So, mengatasi apa? Full stop. Selepas full stop ini semua tak mau. Ini semua tak mau. Ini untuk kalangan B. Semua tak mau. Teruskan dengan seandainya. Seandainya. Sebab satu ayat kesimpulan cakap, dan satu ayat cadangan cakap semua pihak haruslah apa, dan ayat terakhir ayat harapan seandainya kalau tema positif dapat dibangunkan ke, atau tema negatif boleh diperangi ke, nescaya bunga-bunga keharmonian dan kesejahteraan mekar di segenap pojok bumi Malaysia. Maksudnya bermaksud keharmonian hidup terjamin, ataupun boleh tukar. Contohnya tema tentang kesihatan dan cakap bunga-bunga kesihatan akan mekar di segenap pojok bumi Malaysia. Baik, itu saja pengajaran karangan bahagian A. Simple, tolong put into practice. Thank you.